Aras Fatan Channel. Alright, okay, sebelum tu pada rakan-rakan yang dah menonton video ni, jangan lupa subscribe, okay, share kat kawan-kawan baru. Alright, kalau nak komen boleh turunkan komen korang kat bawah. Okay, untuk video kali ni, ni ada special request ataupun mungkin aku akan juga buat video ni juga untuk menerangkan ataupun cuba berkongsi dengan korang macam mana nak kenal pasti ikan tu boleh join kom atau boleh fight dekat kom. Alright, sebelum korang nak tahu jenis ataupun macam mana nak kenal pasti ikan korang tu boleh lawan ataupun boleh fight dekat kom atau tak. Alright, untuk malam ni aku akan cuba share tentang dua jenis ekor ikan, dua jenis ekor. Yang pertama adalah half moon dan yang kedua adalah DT half moon. Alright, so dalam kelas half moon dia ada kelas-kelas dia dan DTHM dia ada kelas-kelas dia. Ada setengah kom dia pecah dua division, ada setengah kom dia gabung. Alright, so kau kena pasti kelas tu sama ada gabung atau tak. Bila digabung dia akan bertemu ataupun dia akan jumpa sama ada HM dan DTHM. Okey, kalau tak tergabung, so dia akan jumpa sama-sama dia lah. Hamun sama Hamun, DTHM sama DTHM. Itu yang membezakan bila dia gabung atau tak gabung. Kebanyakan kom sekarang pun dah banyak entry dan kebanyakan organizer akan pecah dua division. Alright, so sebelum korang nak tahu ikan korang cukup spek ataupun cukup sifat untuk nak lawan kom atau tak, korang kena tahu ikan korang tu kelas apa. Alright, so dalam half moon ataupun dalam kom kebiasaan satu division, kebiasaan akan keluarkan solid. Alright, dan solid ni pun dia ada pecahannya lagi. Alright, okay, aku terangkan tentang pasal solid lah. Alright, solid dia ada kebanyakan organizer akan buka dark solid. Alright, dark solid ni kau kena tahu is a dark solid, apa color pada dark solid. So dark solid ialah super red, super black ataupun blackhead boleh main. Okay, dalam tiga ni. Alright, so untuk light solid dia ada color dia. So untuk light yellow, orange, cello. So dia pun ada tiga untuk lawan dekat light solid. Dan solid juga dia ada metallic. Alright, dia ada dark metallic. Dark metallic apa tu? Royal blue, tak kira royal blue, turquoise ataupun steel blue. Okay, dalam kelas dark metallic. Cooper juga dalam dark metallic. Alright, apa kelas light metallic pula? So light metallic is a platinum white dan gold, super gold. So korang kena faham solid korang is the color apa dan boleh masuk dekat kelas apa. So biasa ada dark solid, light solid, dark metallic dan light metallic. So biasa kan solid dia ada 4 lah. Alright, dia ada 4 kategori. So kau kena pastikan korang warna apa dan boleh lawan. Kebanyakan orang keliru light metallic dengan light solid. Kau kena faham light metallic is a yellow atau light metallic is a super white ataupun platinum white. Okay, light metallic, light solid is a yellow. Alright. So dia beza dia pada metallic dan tak metallic. Untuk pengiraan dia pun dia ada untuk light metallic dia punya red wash. Dia punya wash tu mendatangkan foul. Untuk light solid daripada irit dan black scale. Itu yang korang kena faham dulu. Ikan korang is warna apa dan sesuai di kelas mana. Kebanyakan player baru selalu salah kelas. Ikan power tapi salah kelas. Okey, so bila korang dah kena pasti ikan korang dah tahu ikan korang boleh lawan dekat kelas apa. Okey, so lepas pada solid kita ada pattern. So pattern ni kebanyakan dia orang akan pecahan banyak. Dia ada bicolor, dia ada marble, dia ada grizzle. Itu semua banyak jenis. So itu ni semua aku akan cerita part-part apa kekuatan ataupun syarat yang nak kena ada pada bicolor, syarat nak kena ada pada grizzle, syarat nak kena ada pada marble, dia punya pattern, alright, maskot apa semua. So itu nanti aku ceritakan pada next video lah. So nak ceritakan semua memang tak akan faham. Benda ni akan jadi complicated untuk korang nak faham. Okay, untuk malam ni aku akan ceritakan tentang rupa bentuk ikan yang boleh ataupun sesuai untuk dilawan kat kom. Sebab sebelum tu korang kena tahu dalam competition penilaian daripada juri akan melihat pada 3 perkara. 3 perkara ni paling penting. Untuk korang pastikan pada ikan korang, syarat paling penting ni mesti ada. Alright, pertama is the colour. Macam tadi aku cakap lah, colour kelas. Kena betul dengan colour ikan kau dan betul pada kelas dia. Okay, second dia punya gaya, form. Dan yang ketiga adalah pada finish, dia punya keseluruhan fin.
Alright. So syarat paling penting ikan mestilah flare. Ikan mestilah dia membuka sirip dia, tu panggil flare. Alright, kalau ikan korang ada cukup 3 ni, bagi aku dah ada tempat dia. Cuma ke mana tu akan dibentangkan lagi, ataupun korang boleh tanya pada ni lah. Mungkin ikan korang tak ada cukup color pada spek-spek kelas yang dah ada, dan mungkin boleh lari ke kelas-kelas lain. Itu ada dia punya tactical ataupun kena banyak bertanya. Alright, untuk video ni aku nak cuba terangkan tentang half moon. Alright, especially pada regular class. Kebanyakan orang half moon ni tak ramai yang grooming untuk half moon, dan memang half moon ni agak payah sebabkan dia mempunyai ekor yang besar. Okay, untuk jenis macam half moon ni apa, korang boleh tengok pada video yang pertama aku dah tunjukkan apa tu half moon, apa separuh bulan tu apa, okay, dia berapa, ada jenis berapa ekor. Okay, alright, untuk half moon aku akan tunjuk sampel gambar. Okay, sampel gambar untuk half moon, dan macam mana untuk dia punya fin yang cukup untuk main dekat kelas half moon. Alright, so ini lebih kurang lah sikit lebih kurang lah untuk nak bagi korang macam apa faham. Okay, ini gambar half moon. Alright, jangan ditanya half moon ni siapa punya gambar, so aku just pinjam saja untuk kongsi ilmu dengan korang. Okay, kat sini untuk gambar ni adalah half moon. Okay, single tail male. Untuk regular kau kena pastikan sizing cukup. Sizing dia mesti cukup dalam kelas regular. Okay, jangan terlampau kecil, dan kalau besar lagi bagus. Alright. So pertama kau akan tengok pada dia punya sirip atas ni. Sirip atas ni untuk half moon ni kebiasaan bengkok, ataupun dia tak tegak, tak betul-betul kuat. Okay, kita kalau boleh nak yang betul-betul bila dia flare ini dia kuat, bertegak dan kuat. Okay, untuk ni dia punya tulang pertama tak pendek sangat dan tak terlalu panjang, dan dia punya curve dia tu cukup nice. Alright, ni untuk nozzle lah. So syarat biasa nozzle ni jangan bengkok lah. Nozzle ni jangan bengkok. Itu je kebiasaan. Okay, second, caudal. Caudal ni mestilah dia penuh separuh bulat. Penuh separuh bulat. Dan sizing besar dia ni dia akan sama level dengan nozzle ni. So dia tak boleh kecil sangat, dia tak boleh terlampau nampak tergantung ataupun kecil ekor dia. So untuk half moon syarat dia mesti nak besar, dan dia selari dengan nozzle ni. Ni nozzle, ni ekor atau kita panggil caudal. Alright, so half moon dia memang penting pada tulang-tulang dia untuk nampakkan dia kuat. Alright, so tulang dia tu yang main peranan untuk nampakkan half moon tu cantik bila dia kembang. Alright, so ini 180 degree, dia tak boleh kurang. Okay, dia mestilah separuh bulat ekor dia. So dia tutup antara gap antara anal dengan nozzle punya ni, dia tutup. Okay, untuk next dia anal dia korang kena betul cakap tak terlampau labuh ke bawah. Okay, dia boleh cakap cun-cun dia antara ekor ni caudal dengan ni, gap dia tak nak terlampau labuh. Dia boleh cakap nampak tu tak terlampau ni sangat lah. Dia punya gap ni taklah nampak cacat lah. Alright, ini yang paling penting lah antara 3 fin ni. So ventral mestilah single, satu batang. So dia sebelah satu batang, belakang sana pun satu batang. Kalau sebelah tu 2, sebelah sana pun mestilah 2. Okay, kalau dia tak cukup, itu adalah dikiraan sebagai foul. Okay, so untuk half moon ni paling penting pada form. Okay, form ni is penting juga, sebabkan bila kau ekor ikan kau cukup, dia punya ekor dia semua cukup, but dia punya form tu agak kelang kabut. So bila ikan ni form kelang kabut, dia tak akan nampakkan cantik pada seni dia kembang, ataupun dia punya bukaan tu kau tak akan nampak. So bila ikan kau dapat form yang best ataupun tenang, so dia punya keseluruhan tu nampakkan dia punya keistimewaan pada half moon. So form kau kena jaga. Dia punya cara flare, ketenangan bila dia flare, itu yang paling penting. Dan benda yang paling penting is warna ikan tu. Kalau ikan korang is solid, paling penting dalam solid is satu color ataupun tidak ada warna lain daripada apa color yang korang. Contoh kata ikan ni royal blue. Contoh kata ikan royal blue, it's a blue. Okay, so untuk royal blue mestilah satu color dan satu toning. Toning maksud apa? Warna dia. Dia tak perlu ada shining warna-warna lain. Kebiasaan dia ada turquoise shining dia, ataupun dia black. So dia tu dikirakan foul pada color. Alright.
So untuk blue mestilah biru keseluruhan dia. Kebiasaan cuma pada dia punya ventral saja mungkin ada sikit putih, baik itu boleh dikirakan pada foul lah, slide dia foul kecil lah. Okey, kalau dia punya badan juga perlukan biru, tak perlu ada macam pecahan color lain ataupun dot-dot warna lain. So untuk solid is a one color, itu paling penting untuk solid. Okey, kalau red pun juga perlu satu set tu mesti red. Kalau yellow pun perlukan solid yellow one set, tak perlu ada warna-warna lain selain yellow. Okey, tak boleh ada warna-warna lain selain black, tak boleh ada warna lain selain white. Dia solid is satu color. So nanti aku akan cerita pula untuk jenis yang warna lain ataupun kategori lain macam pattern, multi color. Jadi sebenarnya sama untuk setiap division. Untuk dikirakan foul pada color. Kalau tak cukup pada color, is a foul pada color saja. Tapi penting juga pada dia punya finish dan form. Itu yang paling aku tekankan lah. So syarat dia senang, asalkan ikan kau flare dengan tenang dan cukup color dia, bersesuaian dengan kelas tu, ikan kau layak untuk lawan. Okey, ini aku ceritakan layak untuk lawan lah, bukan layak untuk menang ataupun juara, right? Sini syarat yang paling penting lah. So ingat pada tiga ni lah, color, form dan finish, ni tiga paling penting. Alright. So untuk amun bagi aku taklah susah mana, cuma nak dapatkan ikan ni mungkin susah, nak groom dia, nak jaga ekor dia tu memang payah. Kadang-kadang ikan dah power, tapi bila sampai kat campsite ikan tu koyak ekor, gigit ekor. Tu yang kau kena ada sikit ilmu lah, macam mana nak kendalikan ataupun nak handling ikan tu lah. Tapi kebiasaan banyak handler sekarang, so boleh pas pada handler lah. Handler mungkin dah ada pengalaman yang bagus, banyak pengalaman dia dah pergi mana-mana kom, dan mungkin dah sukses yang dia pernah bawa ikan orang. Alright. Okey, untuk seterusnya, ikan lebih kurang sama, long fin, but dia double tail. Alright. So double tail dia lebih kurang sama, cuma dia membezakan pada ekor saja. Macam juga tadi yang aku cakap kan, color dia pun main peranan. Kalau is a solid, kau kena pastikan dia betul-betul solid. Okey, dia tak perlu ada macam wash, dia tak boleh ada irit, dia tak boleh ada blade scale. Okey, itu boleh cakap pointing yang boleh cakap tinggi pada color. Penolakan pointing yang paling tinggi pada color lah. So toning mesti nak kena cantik, satu tone, tak boleh sampai ada double tone. Alright. So kalau dia biru, is a biru, one tone biru. Kalau dia copper, is a one tone copper. Alright. So kalau dia red, betul-betul shining dia red, rata red dia, warna serata. Okey, tak boleh ada dark and light, tak boleh ada toning yang berbeza. Alright, untuk DTHM sama juga aku akan ceritakan pasal finish untuk DTHM. Okey, ni DTHM beza dengan Hamun tadi, dia adalah pada dia punya ni, dia punya pada caudal ataupun ekor. Ekor dia adalah dua, okey, atas satu, bawah satu, dan dia dilekupkan di tengah. So lekukan ni tidak boleh ada gap ataupun ruang, hanya sedikit sahaja di hujung ni. So tak boleh ada tengah-tengah kosong, tak boleh ada tengah kosong. So dia ni nak di cover. Sama juga dengan dorsal dan caudal, dan anal dan caudal, tidak boleh ada ruang untuk half moon. Okey, untuk DTHM dia lain sikit, tak macam Hamun. Dia punya dorsal atas ni perlulah selari dengan anal di bawah. Okey, dia perlulah selari dengan anal di bawah. Ni yang melainkan lain sikit lah daripada Hamun. Hamun tak ada lah. Bukan Hamun sebab dia punya dorsal mungkin kat sini lah. So DTHM di depan sikit. Tapi dia punya ni mestilah tegak. Okey, tegak, tak boleh bengkok. Dan dia perlulah selari dengan anal. Yang ni bengkok sikit tak apalah sebab dia akan menunjuk ke depan. Okey, untuk anal bawah tidak bolehlah terlampau labuh ataupun terlampau panjang ke bawah. Okey, dia mestilah selari hujung pangkal dia dengan pangkal ekor. Okey. Okey, untuk ekor juga sama, perlulah 180 darjah bukaan. Dia tak boleh kurang, tak boleh 160. Dia mestilah tegak menyerupai separuh bulan untuk ekor. But dia ni ada dua ekor lah. So dua ekor ni syarat DTHM selalu problem dekat sini lah. Looping, kita panggil looping. Ni looping dia lah, antara gap antara satu ekor dengan satu ekor. So looping ni tak boleh dah terlampau besar dia punya gap. Perlulah cover dengan antara ekor dengan ekor lah. Dan paling penting, ekor dengan ekor ni perlulah balance. Skala dia mestilah 50-50. Okay, untuk normally kita boleh accept, kita boleh terima is 60-40.
Tapi kalau anda punya ikan adalah 30, 70, itu tidak boleh dikira sebagai DT ataupun foul besar untuk finish. Untuk DTHM. Okey, dalam kelas kalau perlukan dia Royal Blue, perlulah sekata biru dia, tidak boleh ada toning lain. Kebiasaan blue ni dekat ventral ada turquoise. Okey, dekat warna tulang-tulang ni kadang-kadang ada warna yang turquoise, sebab tu just akan touch light untuk badan ikan. Tu nak memeriksa dia punya warna, tone warna. So bila ada tone warna yang berlainan, so itu dikirakan foul. Alright. So dia lebih kurang dengan Half Moon, tak susah. Tapi paling penting untuk long fin, Half Moon dan DT Half Moon ni, form kena dapatkan form yang baik lah. Sebab bila form ni markah pointing tinggi bila dia flat, so just akan toss, dia akan tengok dia dan akan letakkan pen. Bila dia akan tindak balas dengan tenang dan cantik, itu pointing yang paling kita panggilkan dia punya deportment lah. Keseluruhan ikan tu nampak tenang. Tapi kebiasaan Paul pada Capcom ni banyakkan pada kelas color lah. Sebab kita kalau pun judge kat luar pun datang, dia nak tengok pada spek kelas tu. Kalau spek kelas yang dia minta solid dark metallic, so kita akan dapatkan yang toning color dan tak boleh ada wash. Itu yang paling penting. Alright, so nanti kita akan jumpa next video tentang macam mana nak kenal pasti kau punya ikan ataupun syarat-syarat dekat kom. Mungkin Half Moon dengan ni tak banyak dia punya ni, tapi aku akan ceritakan juga dia sama je, cuma beza daripada kelas by kelas lah. Okey, untuk marble perlu marble effect, grizzle perlu grizzle effect, bicolor perlu 2 color, body 1 color, fin 1 color. Dia banyak benda tu. So nak terangkan, insya-Allah akan keterangan satu-satu. Mungkin jenis ikan ada berlainan lah. So ini yang kita cerita pada solid. Dan mungkin next city pula. Alright, city macam mana nak kena garis, sebab city ni susah juga. City ni agak complicated. Dan just pun susah nak menilai dia, sebab dia mempunyai satu batang. Kita nak kira dia punya tulang, itu yang agak leceh. Alright, so kita akan jumpa lagi. Mana yang dah tonton video ni, jangan lupa subscribe. InsyaAllah aku akan cuba belanja korang ilmu ni. Ini sangat penting. Ni kebanyakan orang ramai yang masih keliru. Alright, so jangan lupa, kita jumpa lagi next video. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.